akan dapati bahawa ramai di kalangan orang Palestin ini akan hilang di tebing barat. Tiba-tiba saja hilang, tak balik. Dan bila tak balik, mayat mereka dipulangkan. Dan dalam keadaan yang kita curiga apa terjadi pada mayat ini. Maka beberapa pakar-pakar yang ada di bumi Palestin itu satu ketika dia tengok mayat-mayat ini dibuka dan dia tengok rupa-rupanya tentera Israel ketika tangkap manusia-manusia yang sedang hidup ini, dia ambil jantungnya untuk diberikan kepada hospital-hospital di Israel. Diambil buah pinggangnya sesuka hati dan diserahkan kepada pesakit-pesakit mereka, dan setengah-setengah itu mata dicabut dan diberikan kepada itu, dan matilah orang. Mereka ditangkap dan tidak pernah dibicarakan. Mereka ditangkap dan tak pernah dibicarakan. Dan keadaan ini cukup memberi kesan kepada orang Palestin. Hak mereka dan lebih dahsyat lagi apabila kematian dan pembunuhan berlaku pada setiap hari. Okey, ini gambar kanak-kanak yang biasa. Dan ini yang saya nak tunjukkan sebelum saya nak tunjukkan video berikut. Anda cuba perhatikan. Mereka bunuh orang tua, mereka bunuh orang dewasa, mereka membunuh wanita. Tapi yang kami tak faham, mereka juga membunuh bayi. Kalau orang dewasa mungkin kemungkinan akan menyerang dia. Tapi mereka membunuh bayi. Lihat Iman ini sebelah kanan itu, dia ditembak oleh tentera Yahudi di dada sebelah kiri, sebelah kanannya itu, dan peluru sifatnya kan berpusing kan, dan itulah yang terjadi di belakang Iman. Perkara ini biasa sangat berlaku di bumi Palestin dan tidak mendapat peluang untuk didedahkan kepada media dan kepada masyarakat dunia. Ia adalah satu perkara yang biasa berlaku, dan kita merasakan cukup simpati kepada bangsa ini, kepada orang Palestin ini, kerana ia diperlakukan begitu. Bagi masyarakat Islam, tentu ia merasakan satu penghinaan besar, kerana bumi Palestin ini di dalamnya ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan sebagainya. Okey. Bagi masyarakat Islam, mereka ini seagama dengan mereka. Tetapi bagi penduduk dunia, apabila mereka memahami situasi yang berlaku, mereka merasakan apakah wajar sekelompok manusia memperlakukan perbuatan yang sebegini rupa kepada manusia yang lain. Sepatutnya dalam tamadun yang ada pada perkara-perkara ini tidak berlaku lagi, tapi malangnya ia masih lagi berlaku ke saat ketika kita sedang duduk di sini. Masih lagi berlaku pembunuhan-pembunuhan itu. Walaupun tekanan-tekanan telah diberikan. Kita tengok pada video klip. Ini juga contoh-contoh yang sedang berlaku pada kanak-kanak yang berada di sana. Ini satu suasana di sekolah. Saya nak tunjukkan di tebing barat. Bukan hanya sekolah. Bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Ini guru-guru sekolah yang berada dalam ketakutan kerana bila masa saja komando Israel datang. Ini di tebing barat ya. Kota ketiga yang diberkahi dan dimuliakan Allah Ya, ini pelajar-pelajar sekolah yang berlari-lari. Komando yang datang mencampakkan di kawasan. Ini Al-Quds telah dicaplok oleh Zionis Laknatullah alaih. Telah diyahudikan terang-terangan, dibantai, diusir, disiksa. Bahkan masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Orang Israel biasanya dia akan pakai topeng. Wahai umat Islam, Lihat mereka memukul seorang manusia dan mengheret seperti tahir kambing saja. Tidak.
sebelah kanan itu. Jihad, gendak perang melawan Allah. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. Kalau ibu yang dipukul, ditolak begitu sahaja. Seorang warga emas. Ini satu contoh, mereka pergi ke rumah orang Palestin, mereka halau keluar. Satu keluarga dihalau keluar. Siapa yang tak nak keluar, mereka akan paksa. Kanak-kanak mati satu perkara yang biasa di bumi Palestin. Dia itu dipukul sebenang-benangnya, diheret ke penjara. Ini video yang biasa anda saksikan, seorang ayah cuba melindungi anaknya, tapi ditembak dengan gas pada mata dan ditembak dan dibunuh. ما أعظم شوقهم للشهادة والجنة. لله دركم يا شباب فلسطين. عذرا يا إخواننا في فلسطين. Kanak-kanak ini cuba mempertahankan rumah mereka. Ibu ini cuba mempertahankan rumah mereka dengan batu. Tapi yang datang itu ialah komando-komando yang bersenjata. Lihat kepala lelaki ini dihantarkan ke dinding. Kita mendengar satu luahan seorang kanak-kanak Palestin yang ayahnya ditangkap dan tak tahu mati ataupun dipenjara. Menanti kepulangan ayah untuk mengelap air mata ibunya. Baik, itulah yang saya katakan satu contoh yang saya katakan suasana yang berlaku dalam bumi Palestin sejak daripada tahun 1948 hingga hari ini. Saya tidak nafikan bahawa bangsa-bangsa bersatu ada memberi bantuan untuk sekolah-sekolah dalam bumi Palestin. Tetapi bantuan yang diberikan itu bukan untuk membantu orang-orang Palestin ini bebas dan mereka menguruskan negara mereka, tapi bantu hanya supaya mereka diulik, ya, makan pagi, makan petang, kais pagi, makan petang, dan begitulah berlaku sampai bila-bila tanpa ada pengakhirannya. Ya, saya tidak nafikan bangsa-bangsa bersatu mengeluarkan resolusi-resolusi yang menentang orang Yahudi membawa seberapa ramai lagi penduduk ke negara Israel. Mereka menentang dan keluarkan resolusi, tapi resolusi yang tidak pernah dikuatkuasakan. Jadi seolah-olah bangsa ini, masyarakat ini berada dalam keadaan yang terus terhina. Saya katakan tadi bagi masyarakat Islam, kita kalau lihat Masjid Al-Aqsa,
Disebutkan oleh Nabi SAW, la tashuddur rihal illa bi salasati masajid. Kamu tidak perlu bersusah payah untuk bermusafir melainkan pada 3 buah masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Haram di Madinah dan Masjid Haram di Bun Palestin. Kita diminta untuk pergi kat situ. Tetapi bagi masyarakat Islam, mereka terhalang, mereka tidak boleh masuk. Mereka dibunuh di situ. Dan kita sendiri pun, kalau kita lihat, memang tidak dibenarkan pelancong-pelancong, melainkan pelancong-pelancong yang selektif saja dibenarkan masuk pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. Dan bagi masyarakat Kristian, pada tahun 96, 97 menyaksikan bagaimana ketika mereka nak masuk ke bandar suci Baitul Maqdis itu, kerana Baitul Maqdis ini adalah bandar suci kepada orang Islam, orang Kristian dan orang Yahudi. Ketika mereka nak masuk pada Christmas pada 25 hari bulan Disember itu, kita dapati mereka juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan bahawa bangsa Yahudi ini adalah satu bangsa yang cukup degil, satu bangsa yang cukup luar biasa. Kerana dalam kitab Talmud, bangsa Yahudi ini pernah bertanya kepada pencipta, untuk apakah diciptakan bangsa-bangsa lain selain daripada orang Yahudi? Dalam kitab Talmud, kononnya Tuhan menjawab, untuk kamu tunggangi mereka dan untuk kamu perlakukan apa sahaja terhadap mereka. Dan dalam kenyataan lain, sekiranya kamu membunuh orang-orang yang bukan orang Yahudi, kamu tidak akan diapa-apakan dan bukan satu kesalahan. Mana ada dalam agama yang menghalalkan darah orang lain melainkan bangsa ini. Ini yang kita katakan dan sila bezakan antara masyarakat Yahudi dengan agama Kristian. Anda kena bezakan. Masyarakat Kristian, mereka dengan keyakinan mereka bahawa agama Kristian itu benar, dan mereka nak kebenaran itu dikongsikan pada bangsa lain. Sebab itu mereka mengajak kepada agama Kristian. Dan bagi masyarakat Islam dengan keyakinan Islam itu benar, ingin kongsikan kebenaran itu dengan bangsa lain. Jadi masyarakat Kristian dengan kebebasan agama mengajak orang masuk Kristian. Dan dia ingin berikan dalam kepercayaan mereka kebaikan kepada orang itu. Dan orang Islam mengajak bangsa lain masuk Islam supaya orang itu juga dapat kepuasan beragama sebagaimana orang Islam mengamalkan agama. Jadi nak kongsi. Tetapi tidak pada orang-orang Yahudi. Kerana orang Yahudi merasakan bahawa dia sahaja yang layak menyembah Tuhan. Tidak ada usaha orang Yahudi mengajak orang masuk ke agama Yahudi. Tidak ada. Kerana dia merasakan dia sahaja yang betul. Dan dia tidak mahu kongsikan betulnya itu dengan orang lain. Dan sebab itu kita dapati konflik yang berlaku ialah konflik antara masyarakat dunia, bukan dengan orang Islam sahaja, tapi masyarakat dunia dengan satu bangsa yang sebab itu orang-orang Yahudi ini dengan kepakaran yang ada kepada mereka, mereka cuba menguasai tiap-tiap inci permukaan muka bumi ini. Di Amerika kita tahu berapa ramai orang Amerika yang tak suka dan tak senang dengan orang-orang Yahudi, tapi orang-orang Jus inilah yang menguasai ekonomi mereka, yang menentukan siapakah Presiden Amerika, yang menentukan turun naik dolar Amerika, yang menentukan segala-galanya. Rakyat Amerika sendiri tidak senang dengan suasana itu, tetapi mereka tidak mampu untuk meluahkannya. Maka kapal Mavi Marmara telah berusaha untuk melakukan sesuatu. Dan sebab itu apabila kita menyebutkan 3 objektif yang kita katakan bahawa objektif kita tadi salah satunya untuk mencelikkan mata dunia. Sebab itu sebaik-baik sahaja apabila kami dalam kapal itu ditawan oleh komando Israel. Kita dapati salah seorang daripada wartawan yang ditugaskan di White House yang usianya telah 79 tahun menyebutkan bahawa isu Palestin ini hanya akan selesai apabila orang-orang Yahudi kembali ke Poland dan negara Eropah tempat mereka pernah dihalau oleh datuk nenek moyang mereka. Dan kenyataan itu telah menyebabkan wartawan itu dipecat daripada White House. Maknanya orang Amerika sendiri benci dan tahu perangai orang Yahudi ini dan tahu mereka tidak layak untuk duduk dan merampas bumi Palestin, tetapi tidak ada siapa yang berani menyebutkannya, melainkan bila kami semua dah dibelasah dalam kapal, kami dah dikerjakan, barulah semua negara berani bercakap pasal isu Palestin ini. Dan itulah objektif
Yang saya katakan 3 objektif itu supaya ia menjadi perkongsian yang sangat bermakna kepada masyarakat. Baik, kapal Mavi Marmara ini adalah sebuah kapal yang dilancarkan daripada bumi Turki. Anda tahu bahawa bumi Turki ini adalah pusat pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Bumi Turki ini telah dijajah, telah ditamatkan pemerintahan Uthmaniyah itu oleh seorang tokoh nasionalis yang sebenarnya bukan nasionalis sahaja, dia adalah merupakan tokoh kepada sekular, Kemal Atatürk, yang telah memerintah bumi Turki dengan mengisytiharkan tidak ada kebenaran beragama di bumi Turki. Kemal Atatürk ini telah mengharamkan segala aktiviti agama, sama ada agama Islam maupun agama Kristian, tidak dibenarkan beragama. Segala urusan-urusan beragama tidak boleh. Azan di masjid pun tidak boleh dikumandangkan dalam bahasa Arab, dikumandangkan dalam bahasa apa? Turki. Sehingga baru-baru ini saja ditamatkan, dibenarkan dalam bahasa Arab. Sebelum ni semuanya ke dalam bahasa Turki. Kalau semayang ataupun dalam hati, kalau boleh nak paksa semayang dalam bahasa Turki. Baca Fatihah ataupun kalau nak suruh dalam bahasa Turki juga. Mereka sengaja membuat itu. Baik, di bumi Turki inilah telah kita lihat bahawa mereka oleh kerana sekularnya itu, mereka telah membuat perjanjian dengan Israel, di mana kalau mana-mana penduduk Turki diserang oleh mana-mana musuh, Israel akan membantu. Dan mana-mana penduduk Israel kalau diganggu, diserang, Turki kena bantu. Ini perjanjian mereka. Nah, sekarang ini Turki diperintah oleh seorang pemimpin yang mempunyai kebebasan, dia berfikir dan mempunyai pegangan yang kuat kepada agama, Erdogan. Dia telah mengambil kesempatan dengan memberitahu pada rakyatnya, oleh kerana di bumi Palestin itu yang disebutkan sebagai negara Israel, bahawa ada orang kebuluran di bumi Gaza itu, dan penduduk Gaza ini adalah dikira sebagai rakyat Israel. Maka bertepatan dengan perjanjian antara Israel dengan Turki, kalau ada mana rakyat Israel yang mendapat kesusahan dan kepayahan, maka Turki sepatutnya membantu. Maka Tayyip Erdogan memberikan kebenaran kepada sebuah pertubuhan dalam negara Turki untuk menghantar satu bantuan besar-besaran ke Gaza, kerana kalau mengikut undang-undang, rakyat Gaza itu adalah rakyat Israel. Walaupun orang Gaza tidak mengaku. Katakanlah kita terima, maka Tayyip Erdogan kata sewajarnya penduduk Gaza yang kebuluran, yang kepayahan itu dibantu. Maka sebab itulah kapal yang bersifat kemanusiaan itu dilancarkan daripada bumi Turki. Kerana mengikut undang-undang, Turki kena bantu rakyat Gaza yang kepayahan itu. Maka dibukakanlah peluang kepada seluruh sukarelawan yang ada yang berkaitan dengan kemanusiaan. Dan sebab itu dalam kapal itu kami menjemput seberapa ramai, ada 12 rakyat Malaysia. Kita menjemput seberapa ramai orang yang hadir, yang terdiri daripada wakil-wakil rakyat daripada Kuwait, wakil rakyat daripada Yaman, wakil rakyat daripada Bahrain. Kita menjemput dalam kapal itu tokoh-tokoh korporat ahli perniagaan, dan juga kita menjemput tokoh-tokoh agama sebagai yang saya katakan padri yang bersama-sama dalam kapal itu. Maka kami pun duduklah dalam kapal itu